Assalamualaikum, Halifah binti Mat Daud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anita Saleh berpindah rumah ni daripada Fiqh Wanita ke Latahzan. Rodiah Syarif, Rusmayanti Anwar, Rohana Yunus, Hanisa Syafi'i, Jamilah Milah, Siti Rafi'ah Badrun, Haini Zain, Fatimah Omar. Tak ada buat kerja ke Kak Fatimah? Masya Allah. Lukman Hakim, Tek Nurjannah, Nurlin, Anita Mat Daud, Rohina Latif, Mazni Ahmad, Sarah Akmar, Masyita Ismail, Nur Fadilah, Zulina Ismail. Ustazah lambat masuk sebab tak tahulah dekat tab ni dia terlock out, tak boleh on dah Facebook Ustazah. Dia terkejut ke tadi daripada kuliah Fiqh Wanita masuk ke sini, dah tiba-tiba tak boleh masuk page Ustazah Muzayyanah. Boleh masuk tapi Ustazah tak boleh type apa-apa pun. Tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Jadi godek-godek tak reti, so terpaksalah offkan tab ni. Maka Ustazah masuk ikut handphone kecil ni. So Ustazah pun tak boleh nak panjang sahabat-sahabat sebab Ustazah nak gerak ke hospital. Jadi kita nak habiskan yang semalam sikit tu lah. InsyaAllah. Fahrul Azlin Abdul Halim, Masya Allah, rindunya semua sahabat-sahabat jemaah umrahku. Subhanallah. Terima kasih Nurlin hantar 50 stars untuk Ustazah. Aliani Syekh Ramli, Miziani, Hasnah Ibrahim, Sa'diyah Muhammad Said, Joharabidin, Subhanallah, Nur Ashikin Harun, Azrina Abdul Hanif, Rahidah Awang, Zainah Buyung, Shima Abdul Hamid. Jom kita mulakan. Nur Hasimah Zainuddin, Alia Fatihah, Yus Marianti Yusuf, Roza Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah lupa nak tukar description untuk sambungan yang kelima kot. Tak apa, nanti Kak Mas Liza dia mesti akan detailkan kepada anda. Saya rasa saya tukar tarikh je tadi ni. Betul Ustazah tulis 21 Mei. Alhamdulillah masih berada di bab 241, bercita-cita setinggi gunung. Bercita-cita setinggi gunung. Merepek dah. Bercita-cita setinggi gunung. Gunung tak berapa tinggi. Bercita-cita setinggi bintang. Tu dia. Lepas tu kita dah baca bab membaca fikiran. Kita dah baca jika aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Semalam kita berhenti pada muka surah 498. Bawah sekali. Jom kita rujuk kitab. Masya Allah, kitab yang tak lama je lagi nak habis ni. Allahu Akbar. Kita merujuk sahabat-sahabat dirahmati Allah tentang pakar-pakarnya lah. Kan pakar-pakarnya. Bila Allah sebut dalam Quran nak bertanya sesuatu, tanyakan kepada yang ahli. So ahli ni adalah pakar-pakarnya dalam bidang-bidang tertentu. Semalam kita mula belajar tentang pemakanan dan sebagainya. Jadi apa kesan-kesan pemakanan terhadap otak, cara-cara kita mengambil ubat. Ustazah baca seketika sepintas lalu kuliah semalam, perenggan terakhir itu sahabat-sahabat. Kemudian kita terus sambung 4 perkara. Ada 4 perkara yang akan membuatkan badan sakit. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan dan terlalu banyak melakukan hubungan badan. Ini yang kita belajar semalam. Terlalu banyak bicara membuat kemampuan otak menurun, membuatnya lemah dan mempercepat tumbuhnya uban. Tu orang kata macam banyak fikir sangat kan. Terlalu banyak tidur akan membuat wajah menjadi pucat, hati menjadi buta, mengeringkan mata, malas bekerja, cenderung berperilaku kasar serta penyakit-penyakit lain yang sukar dicari ubatnya.
Terlalu banyak melakukan hubungan seks akan membuat badan menjadi lemah, membuat kekuatan menurun, menurunkan hubungan kesegaran tubuh, membuat otot mengendurkan dan menimbulkan banyak kesan yang membahayakan ke seluruh tubuh. Kesannya, Masya Allah, terhadap otak adalah daya ingatan menurun kerana otak dibuat terlalu letih dan kemampuannya untuk menurunkan kemampuan tubuh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pendetailan ini semalam Ustazah dah sebut, tetapi dia seolah-olah ada sub-subnya pula, supaya kita lebih fokus, sahabat-sahabat. So pagi ini, di pagi Sabtu yang ramai orang macam apa hari ni plan anda apa, nak pergi beraya lagi, minggu terakhir lah ya raya. Ustazah berangan macam minggu ni minggu pertama raya Ustazah. Tapi Allah tak izinkan. Adalah perkara-perkara yang lebih baiknya berehat seketika. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syukur. Kejap lagi ni baru Ustazah nak pergi dekat Ustaz semula. Ustaz suruh Ustazah habiskan dulu kelas pagi ni. Sebab nanti barulah ada berita-berita dari doktor. So pagi ni bagi dia rehat dulu, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat. 4 perkara yang merosakkan tubuh. Cemas, sedih, berpanjangan. Sedihnya berpanjangan. Lapar dan kurang tidur malam. Okey, cemas. Jangan duk cemas sangat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kawal sikit. Sedih berpanjangan. Kita dah belajar dah. Allahu Akbar. Lapar dan kurang tidur malam. Betul, ini memang penyakit. Adakah anda bersetuju, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang dah lama hidup? Masya Allah, sahabat-sahabat, kita kenal keadaan tubuh diri kita. Jangan bagi lapar dan jangan terlebih makan pula. Jangan tak cukup tidur dan jangan terlebih tidur. Ini cara kita menunaikan amanah Allah memberi tubuh kesihatan yang baik kepada kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba kita tak menunaikan amanah dengan baik, maknanya menjaga tubuh kita. Justru orang berbeza. Contoh, Keflizul berapa jam tidur semalam? Contoh, Ustazah saya tak boleh, saya mesti 6 jam tidur. Okey, silakan contoh. Tapi contoh, Ustazah tidur berapa jam? Saya 4 jam dah cukup. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh nak tuhmah orang, patutlah sakit, tidur 4 jam je. Mana boleh tak? Tubuh kita ni ikut kebiasaan, kelaziman. Asal jangan jawab tidur, Ustazah tidur berapa jam tiap hari? 1 jam. Kalau 1 jam tu memang al-mengongi sebab kehendak tubuh tu bukan begitu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita belajar bagaimana untuk menunaikan amanah Allah suruh jaga. Jadi bukan sama semua orang. Kadang-kadang ada orang yang saya kerja 8 jam saja Ustazah, 7 pagi sampai 4 petang. Dah halas, saya tak boleh dah malam lagi bekerja. Asal sahaja kita dapat memanfaatkan waktu siang. Malam untuk apa? Berehat. Dalam rehat, apa yang kita buat dalam pada quality time? Kadang kita berehat, tapi kita tak buat benda yang bermanfaat. So dalam rehat kita tu pastikan ada benda yang bermanfaat. Ini kita susun atur. Kalau cemas, tak cemas melampau. Kalau sedih, tidak berpanjangan. Kalau lapar, jangan dibiarkan. Contoh, Nabi tak bagi ada seorang sahabat yang nak puasa tanpa berbuka. Hey, Nabi kata, aku puasa juga tapi berbuka. Ada orang yang tak tidur sepanjang malam kerana beribadah qiyamul lail, mengikatkan tubuhnya pada tiang. Nabi halang. Pasal apa? Dia tu jadi pelik macam tu sangat. Sebab dia tak nak tidur malam, ya Rasulullah. Dia nak beribadah. Aku pun solat malam tapi aku tidur, kata Rasulullah. So walaupun perkara itu baik, jangan melampau-lampau. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua Allah dah ajar kepada kita untuk menyusun atur kehidupan kita dengan kehidupan yang terbaik. Subhanallah. Okey. 4 perkara, kita pindah muka surat 499. Wow, subhanallah. Besok kita dah cecah muka surat 500. Hebatlah anda. 500 pages ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak off langsung. Allahu Akbar, moga Allah redha, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita asbab setiap helai kitab latahzan yang kita tekuni. Okey? 4 perkara yang memberikan kesenangan ke dalam hati. Melihat yang hijau-hijau. Dulu-dulu cikgu kita selalu cakap kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak kan tengok benda hijau. Sebab tu Ustazah buat dinding hijau putih kat belakang.
Tak ada kena-mengena. Maksudnya suka sangat tengok lalu kat kampung-kampung, kan, kawasan-kawasan hutan, sawah padi, menghijau. So mata kita ni jadi sejuk. 4 perkara yang dapat sahabat-sahabat dirahmati Allah memberikan kesenangan ke dalam hati, melihat yang hijau-hijau. Allah pun ceritakan dalam syurga betapa syurga itu dipenuhi dengan warna hijau. Hijau, hijau. Sekian dimaklumkan. Melihat air yang mengalir. Saya punya hobi melihat air yang mengalir. Suka sangat kalau menulis tu berada dekat balkoni, dekat beranda. Dulu-dulu duduk kat asrama lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan bilik kita tu, blok yang kita duduk ni memang boleh tengok air mencurah. Kan saya suka duduk, kena tempias-tempias tu suka. Nanti ada buku nota. Mulalah menulis puisi lah, sajak lah, suka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu duduk dekat air terjun, kan, sorang-sorang, mengalir air. Tapi kalau air terjun tu bohong lah, sorang-sorang kan, langsui keluar pula, kan. Orang duk bermandi-manda kadang, saya tak berapa seronok sangat kalau kita dalam mandi-manda tu kita bergelak ketawa, berdekah-dekah, keluar jin-jin hutan semua. So duduk saja-saja, ada idea yang mencurah-curah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melihat air yang mengalir, melihat kekasih, dan melihat buah-buahan. Melihat kekasih, hampa jangan duk macam-macam, kan, sahabat-sahabat. Sebenarnya saya pakai handphone ni, saya nampak ustaz duk hantar WhatsApp. Kalau benda penting saya nak kena stop dulu, kan. Rupanya tak. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Melihat kekasih. Sekejap lagi saya nak melihat kekasih saya lah. Melihat kekasih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memberikan kesenangan ke dalam hati. Jangan pula yang boyfriend, girlfriend ni, satgi ustazah saya memang nak pergi dating pun. Melihat kekasih. Tak cukup dengan melihat berpegangan tangan. Tak cukup dengan berpegangan tangan, macam-macam maksiat lagi kamu buat. Tunggu. Itu bukan memberi kesenangan ke dalam hati, tapi mematikan hati. Kan, sebab kekasihmu itu kekasih yang haram di sisi Allah. Baik. Melihat buah-buahan. Sebab tu ustazah, kalau ada ke orang utara nak bawa ustazah pergi kebun durian. Durian kebun ke ladang ke, kan? Sebab katanya utara tengah musim durian. Tapi tak syok kalau ustaz tak ikut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ustazah dengan ustaz sama-sama hantu durian. Tapi dah tua-tua ni tak berapa nak hantu sangat lah. Kalau dulu, Masya Allah, 2 orang makan, berbiji-biji durian boleh habis. Sekarang sebiji pun mungkin share berdua lah. Macam tu, kan. Baik, semua ada waktunya. Gitulah. Kalau sekarang pun masih makan 2 orang makan sebakul, kau dah kenapa? Kan. Subhanallah. Betul-betul hai senangnya dalam hati, kan Kak Yasmin aku. Musim durian, Allahu Akbar. Betul, kekasih halal, subhanallah. Seterusnya, 4 perkara yang dapat membuat pandangan mata menjadi gelap. Berjalan tanpa kasut. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ini kan ada teori-teori tertentu. Kalau ada petua-petua, kita disuruh berpagi-pagian. Pagi tu kalau boleh selepas subuh berjalan tanpa kasut atas tanah. Pijakkan kaki kita ni atas tanah, kan. Itu baik. Tapi kadang-kadang kalau kita berjalan tanpa kasut, di mana tempat yang mungkin ada paku karat di atasnya, ada duri-duri di jalanan, itu namanya cari penyakit, sahabat-sahabat. Kan? Jadi jangan kita gelap mata sampai tarat tu. Sahabat Hamidah Saad. Oh, thank you, tag. Alhamdulillah Kak Long Yati, insya-Allah mudah-mudahan semakin sihat berkat doa semua anda, insya-Allah. Yang paling syukurnya malam tadi tak demam dah. Oh, dusun durian. Thank you Kak Mazni Ahmad. Teruknya Ustazah Zai, itulah orang KL. Ladang durian ke kebun durian? Rupanya dusun durian. Minta maaf. Ya Allah, rohai. Amin. Allahu Akbar. Ustazah Mumtazah Sanusi. Kita jumpa esok malam, insya-Allah. Berjalan tanpa kasut, berpagi hari dan berpetang hari dengan wajah yang muram. Allahu Akbar. Tadi dalam satu kuliah Ustazah sebut, mak saya dulu selalu pesan, jangan duk wajah muram. Kau tu dah lah muka buruk. Allahu Akbar. Sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi nak buat macam mana? Kan? Kalau kita dah sedar diri muka kita buruk, tak apa. Dia cantik di sisi Allah. Tapi jangan tambahkan keburukan itu dengan wajah muram. Oncong je. Tak reti nak senyum. Jadi kita latih diri depan cermin. Latih diri untuk sentiasa senyum. Jumpa siapa pun bercakap dalam keadaan senyum. Tapi jangan silap senyum.
Sebab tu dulu dalam slot tarbiyah Radio Aikim, ada satu topik tu Ustazah bagi tajuk senyum. Kalau kita Google jumpa kot sahabat-sahabat dalam YouTube. Tajuk senyum by Ustazah Muzayyanah Abdullah. Sebab apa? Sebab di Radio Aikim tu Ustazah bicara, Ustazah hari ni Ustazah nak cakap pasal apa? DJ Yati kata, senyum. Yalah senyum lah ni Ustazah. Senyum. Dia cakap senyum. Rupanya, tajuk hari ni senyum. Rupanya 1 jam berbincang tentang senyum tak habis. Antaranya sahabat, memanglah dah kita tak nak tunjuk wajah muram kan? Jadi muka kita hodoh, tak cantik, orang tak selesa nak berkawan dengan kita. Tapi jangan tersilap senyum. Asal dengan gegel-gegel je ni, yang wanita lah, yang wanita Ustaz cakap. Asal dengan gegel-gegel je, aku menyampah dia tu, baju dia lebih mahal daripada baju aku, moncong, tak nak tunggu. Aku tak suka dia tu kan, bos sayang dia daripada sayang aku, moncong. Kau dah kenapa? Tiba-tiba depan bos nak hantar file ni bos, ambul lembik tengkok kan, bos lelaki. Lepas tu, you nak balik, you lalu depan rumah I kan, I nak tompang. Menggedi. Dengan lelaki kan main lagi terlebih senyum. Sahabat, kalau niat kita bersenyum, semalam saya saya nak dapat ke cari balik, sebab saya punya tab ni tadi problem. Saya nak baca messenger, saya tak boleh masuk dalam saya punya page Ustazah Muzayyanah ni, tak tahu pasal apa. So messenger dia pun saya tak boleh baca. Ada seorang lelaki hantar messenger ke dalam IG sudah terbaca. Ingat nak baca depan anda masalah dia tu. Dia cakap macam ni. Dia kata, Ustazah, berdosa ke saya suka tengok orang perempuan cakap dalam keadaan menggoda. Dia kata tak ada niat apa-apa, tak naik syahwat, tapi saya suka cara dia bercakap, cara dia bermesej tu. Dan dia kata, dosa tak saya suka tengok. Saya tak buat apa-apa pun, saya tak usik dia, saya tak kacau dia. Maksudnya sahabat-sahabat, lelaki ni dia tak suka orang yang cakap garang kan, tak senyum dengan orang. Ada satu perempuan ni dia kata dia suka bercakap tu style menggoda. Tapi saya tak kacau dia, saya tak usik dia, saya cuma suka je. Adakah perasaan suka saya ni berdosa? Soalan dia kemain kan sahabat-sahabat. Orang muda ni kalau tanya macam tu, tapi orang muda baik insya-Allah. Jadi Ustazah pun jawab, kan, kita tak buat apa-apa, tapi kita menyukai benda yang setan suka. Setan cukup suka sahabat-sahabat orang perempuan. Amboi kalau dengan perempuan, ya Allah, garang kemain. Apa tu? Durian kampung best. Amboi, Kak Emma, hati-hati. Jangan duk ingat durian tu. On the way ke sana masih banyak jumpa. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu, bila dengan orang lelaki, terlebih-lebih senyum, meleret. Berapa harkat senyum kalau dengan orang lelaki. Jadi, kita nak sebutkan apa yang berlaku dalam situasi ini. Perempuan itu berdosa di sisi Allah apabila memang niat. Sebab tu kadang-kadang bila ada orang macam, kau ni bercakap dengan lelaki orang manja-manja, menggoda-goda. Ada orang tegur, kita kena ubah cara kita bercakap. Ustazah Zai selalu ulang, kalau depan orang lelaki, biar kita sombong. Tak apa kalau orang kata, dia tu sombong. Sebenarnya orang perempuan akan kata, taklah, dia malu. Sebenarnya memang pemalu, penyegan kalau dia orang lelaki. Dengan kita orang, dia okey je. Sepatutnya ini wanita yang terbaik. Sahabat-sahabat, bukan semua orang lelaki dekat pejabat kat mana kita bertepuk tampar. Alah Ustazah tak apa, dia tu bos saya dah bertahun-tahun. Ustazah tak apa, kawan-kawan pejabat dia dah macam adik-beradik, tepuk tampar je. Amboi, kan main. Masa Covid dulu kan main, jaga jarak. Jaga jarak kan main sahabat-sahabat. Eloklah Covid. Semua orang kat pejabat pun jaga jarak. Sekarang dah tak takut Covid sangat. Melekat erat rapat pula. Dah tak kira dah suami orang ke apa ke. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Tolong jaga. Kita di-Covid-kan oleh Allah tu satu tarbiyah sebenarnya. Jaga jarak ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, antara kita dan orang lelaki yang bukan mahram kita. Kenapa kita mudah-mudah sangat? Kan? Sebab itulah tolong Ustazah sebut mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hilang. Berpagi hari dan berpetang hari dengan wajah yang muram, penuh dengan kebencian dan permusuhan. Jadi kadang-kadang dia sengih pun sengih sinis, sengih menyampah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak berapa pandai baca tulisan Jawi. Apa tu? Sarimah Diman ada tulisan Rumi ke? Maktam tak berapa pandai baca tulisan Jawi. Apa tu?
Senyum pun ada harakat. Ada Sarah Akmar, ada harakat bah. Masya Allah. Kena sombong. Jangan cakap dengan nada 6 harakat. Betul Halimah Muhammad Ismail. Masya Allah. Kita dalam sahabat La Tahzan ni, ada juga muslimin yang menonton sahabat-sahabat. InsyaAllah muslimin kita ni muslimin yang qawwam. Lelaki yang boleh jadi pemimpin kepada wanita. Cuba tanya mereka, suka tak kalau isteri mereka, anak-anak perempuan mereka, bahasa mudahnya menggedik sangat. Anda lelaki adalah lelaki yang dayus. Andai anda tidak cemburu kepada isteri anda yang bertepuk tampar dengan lelaki lain. Anda adalah ayah, seorang ayah yang dayus kalau anda tidak menegur anak-anak perempuan anda yang mesra dengan lelaki-lelaki lain berbanding dengan anda dan mahramnya. Masya Allah sahabat. So, tak salah pergaulan antara lelaki dan perempuan, tapi pergaulan yang sehat. Apa tujuan? Untuk mengambil manfaat. Orang lelaki ada kebijaksanaan, kepandaian, kepakarannya. Kalau dalam bekerja kan, pun kadang-kadang perlu bekerja sama. Tapi perlu ke saling berpegang-pegangan, bersentuh-sentuhan, bertepuk-tepukkan, bergelak ketawaan dah mengilai macam pontianak terlepas kandang. Minta maaf sahabat-sahabat, sebab di pejabat, apa tujuan wanita gelak berdekah-dekah? Tepuk-tepuk meja, kaki angkat ke atas, orang lelaki tengok bini siapa lah tu. Astaghfirullahalazim, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kan, Kak Emma Mustafa kata sebelah ni duk tengok La Tahzan Ustazah. Tolong jaga sahabat-sahabat. Sebab ini adalah gambaran wanita yang Allah sebutkan pada kita sebenarnya, diterjemahkan oleh pakar-pakar, Dr. Aid Al-Qarni antaranya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, supaya kita meletakkan wajah penuh keceriaan kita kepada orang yang sepatutnya. Contoh, ada orang lelaki, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, isterinya tak ada di sisi. Tanya khabar biasa cukup lah. Tak payahlah nak sembang panjang. Tiba-tiba isteri dia datang keluar daripada tandas, tengok amboi kau bertepuk tampar dengan lelaki aku. Kan? Labuh mana tudung perempuan tu? Kan? Mesti dia piat juga telinga suami. Amboi abang, dengan saya tak ada pun bercakap sengih-sengih macam tu. Kalau dengan bini orang kemain lagi, lemah gemalai, au tangan tu. Kan sahabat-sahabat? So, kena jaga. Subhanallah. Ini yang kita nak sebut, senyum pun ada tempatnya. Ini saya ingat di Radio Aikim lah dulu, kalau tengok dalam YouTube ada kot cerita bab senyum saja. Subhanallah. Sebab memang dalam kitab wasiat 4 Imam, Masya Allah, antara 4 imam tu lah sahabat. Saya dah lama tak pegang kitab tu, tak ingat dah dalam wasiat imam mana antara 4 imam tu. Dia menasihat kita tentang bab senyum saja, 2-3 muka surat. Masya Allah. Jadi kita nak kata penting rupanya kita belajar tentang senyum ni. Tersilap senyum menjadi satu dosa, menjadi satu fitnah yang besar. Macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Irdawati Rahman. Kenapa tu? Masya Allah. Saloma Nurin, Kak Long Yati. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Betul. Okey, berjalan tanpa kasut, berpagi hari dan berpetang hari dengan wajah yang muram penuh dengan kebencian dan permusuhan. So, hati yang penuh dengan kebencian dan permusuhan, jiran sebelah rumah kita tahu ke sahabat? Petang-petang kita hantar kuih, jiran sebelah rumah kita tahu ke? Dia ni sayang kat kita bang, tiap petang hantar kuih. Rupanya lepas hantar kuih tu, hentak-hentak kaki balik bang, menyampah jiran kita tu. Dah kenapa yang awak hantar kuih tadi kat sebelah kan? Tukar kereta baru lagi. Mana entah dia dapat duit. Sebenarnya hati kita ni tak ada siapa yang tahu kecuali kita. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay? Jadi hati-hati kat situ. Jangan sampai hati kita, sebab tu orang tanya Ustazah, saya ni macam ada je rasa macam tu. Asal tengok muka orang tu, yelah dulu dia tu bekas dot-dot suami saya Ustazah. Maulah hati saya ni tak benci. Masya Allah. Sahabat, apa gunanya peristiwa yang dah lama tu kita tanamkan kebencian pada hari ini? Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi jangan ada, datang saja rasa benci atau permusuhan, cepat-cepat istighfar. Fahami ilmu yang kita telah pelajari. Kita takkan ke syurga dengan ada setitik benci dan permusuhan. Sebab tu saya selalu minta, kalau kita ada hati yang bermusuh benci pada orang, tolong angkat tangan dalam doa-doa kita sahabat-sahabat. Bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah untuk memadam, membunuh, menghilangkan rasa benci kepada si Polan. Tolong aku ya Allah, aku tak nak bermusuh dengan siapa-siapa. Aku tak nak sampai aku mati nanti ada permusuhan dengan si Polan. Maka kita akan tolak diri kita untuk terus berkasih sayang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan hati tu, sebab kita kenal hati kita. Masya Allah.
terlalu sering menangis dan banyak menatap garis yang kecil-kecil. Allahu Akbar. Mata ni sahabat, cuba tanya diri setiap hari, setiap dini hari malam, kita banyak menangis kerana Allah atau kerana hamba-hamba Allah? Sampai hati, ya Allah, hamba-Mu itu meninggalkanku. Dulu dia sangat mencintaiku. Hari ni, tai kucing rasa coklat. Contoh kan macam tu sahabat-sahabat. Kemarin lagi kita kan sedih, ustazah, dulu anak saya tu sangat sayang kat saya. Bila dah kahwin, isterinya number 1. Mak mertuanya tiap-tiap minggu diziarahi, saya sebulan sekali pun tidak. Contoh, sahabat-sahabat. Ibu-ibu, kita banyak menangis kerana makhluk atau kita banyak menangis kerana Al-Khaliq? Akui dan jujur pada diri. Kalau kita banyak menangis, silat-silat terasa hati dengan orang tu nangis, kecil hati dengan orang tu nangis, geram marah dengan orang. Kadang orang marah ni dia tak angkat tangan, dia tak bunyi suara, tapi dia menangis. Dia marah kat orang, dia menangis. Menangis kerana apa? Marahkan makhluk tu. Oh, hebat. Hebat. Ini orang yang berjaya, akhirnya dia jadi apa? Sahabat-sahabat, kan jadi orang yang pendendam sebab dia tak boleh nak meluahkan. Masya Allah. Tapi dia menangis tu kerana makhluk. Cuba kita menangis kerana Al-Khaliq. Al-Khaliq, ya Allah, cukup ke amal soleh yang aku lakukan pada Ramadan? Syukur Engkau tak matikan aku lagi, ya Allah. Boleh sambung puasa-puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Boleh sambung bersedekah setelah aku melangsaikan zakat fitrah tempoh hari. Sebab kita menangisi amal kita yang tak banyak mana. Kita menangisi takut Allah humban kita ke dalam neraka Allah saat matinya kita. Kita menangisi takut kita tak layak masuk ke dalam syurganya Allah. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. 4 perkara yang membuat badan menjadi kuat. Memakai pakaian yang lembut. Kan ini jangan tanya ustazah lah sahabat, sebab apa? Ada pakar-pakarnya yang meletakkan kalau lembut ni jenis kainnya ke, jenis warnanya ke, wallahu alam. Tapi orang suka pada kelembutan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mandi dengan air panas, semalam kita dah belajar. Makan makanan yang manis dan berlemak dan mencium wangi-wangian. Oh, ni saya tak boleh terima ustazah. 4 perkara yang membuat badan menjadi kuat ni. Ada ke makan makanan yang manis dan berlemak? Marah doktor-doktor kita. Allah, sabar Sad. Manis, contoh orang kencing manis yang hypo, doktor suruh apa? Cepat-cepat suapkan benda manis. Nak ceritanya, dia boleh mendatangkan kuat. Sedikit, hampa jangan duk letakkan mak hampa dah hypo tu, duk bagi ayak gula 1 botol pula. Bukan. Bagi minum 1 sudu cukup. Kan? Yang sikit itu menjadi ubat. Yang banyak melampau itu dah menjadi mudarat. Macam tu. Okay? Sahabat. Nur Aida gelinya. Siapa yang sebut tu? Saya sebut sekali, jangan pun sebut banyak-banyak. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Subhanallah, subhanallah. Dan mencium wangi-wangian. Mencium wangi-wangian ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah pun berhati-hati. Bukan lelaki mencium haruman daripada seorang wanita. Hei wanita, kalau ada sampai lelaki yang tercium haruman daripada tubuhmu, maka kamu dengan wanita penzina tidak ada bezanya. Wa na'udzubillah min zalik. Baik. 4 perkara yang menghilangkan kesegaran dan keceriaan wajah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbohong. Tidak tahu malu. Ya Allah. Kan? Kita sebenarnya nak wajah yang segar, nak ceria wajah. Saya tergelak bila satu bila 2 hari lepas kot ustaz kata yang ni ada orang WhatsApp abang ni. Kan apa dia bang? Dia duduk dengar ustaz tak sihat. Dia kata apa? Adakah disuruh abang pergi spa? Siapalah tu kan? Pergi spa. Dia kata, pergi mana? Pergi spa. Memang kawan tu tak pernah buat seumur hidup dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa kejadah Ustaz Azwan faham spa ni orang perempuan nak bercantik-cantik je. Tapi orang yang menasihat ni mungkinlah suruh ustaz berurut ke. Yelah penat kan sebulan buat kerja sahabat-sahabat. Abang, spa tu bukan. Maksud dia faham. Dia ingat aku ni sajat ke apa. Tiba-tiba macam tu. Dia kata, sebab ustaz faham asal masuk spa ni orang nak apa ni? Nak buat facial, nak kuputih gitu kan. Aku jerawat sebiji pun tak ada disuruh pergi spa.
Bukan dia nak suruh abang repair badan tu. Betul lah orang nak suruh berehat macam tu kan. Oh, abang tu ingat spa tu nak suruh abang buat facial. Dia tak boleh terima, sahabat. Sebab kami ni berdua kan, pelik kadang-kadang kan kalau bawa anak-anak saudara berjalan satu bilik dengan kawan-kawan, depa punya peralatan mandi tu ada satu beg kecil lagi. Kan ada beg besar, dalam tu ada beg kecil. Apa yang sampai suku beg kau penuh dengan barang tu? Oh, ini dia punya lotion, dia punya ni. Ustaz kata, lelaki tu yang segala lotion, segala bedak. Abang dia gimana-mana bawa beruk gigi je. Sebatang beruk gigi dengan ubat gigi. Kecil je sahabat-sahabat beg untuk alat mandi dia. Maknanya tak adalah nak lotion-lotion ke apa. Elok je sikat, tak payah sikat. Rambut dah botak, dia kata kan. Lepas tu tak payah nak berbedak-bedak ke apa semua. Tak payahlah orang lelaki pun. Jadi benda ni daripada kecil dibiasakan. Kadang-kadang kita anak kita kecil-kecil, kecil lagi ni. Dah beli ni lotion ni. Ni untuk sapu dekat muka. Kecil lagi kot. Dah ada toner, dah ada macam-macam lah. Kan maknya pula lebih-lebih kecil lagi dah bawa masuk kat spa. So mak-mak hati-hati walaupun kita beruang, hati-hati. Sebab anak kita nanti belum tentu lagi dikahwini oleh orang beruang yang setiap bulan boleh bagi duit spa kat dia. Anak kita nanti belum tentu lagi mendapat suami yang cara hidupnya macam kita. Anak lelaki kita ajar bedak ni lain, bedak muka lain, bedak ketiak lain, bedak kaki lain kan. Tiba-tiba dapat bini macam Ustazah Zai. Kan orang datang bila air Ustazah pelik. Hanya ada satu pencuci muka. Masya Allah. Tak ada pun benda-benda nak spray itu, spray ini kan. Subhanallah, ringkaslah sahabat-sahabat. Orang tahu, Ustazah pergi Mekah duduk sebulan bawa beg ni je. Yelah, tu nak beg mana lagi? Dia apa pelik? Pergi sebulan pun beg tu, pergi 2 minggu pun beg tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Zarina Adam, dia tak faham. Jadi saya kata, bukan bang, dia nak suruh urut kot dekat spa. Lepas tu, ada yang tukang urut? Ada, tapi jangan pergi tukang urut perempuan pula. Bulat mata lah dah Ustazah kan. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita yang buat. So bila kita belajar kan, kita tengok cara hidupnya orang. Oh, rupanya dia dari kecil mak dia dah ajar macam ni dah. Bedak ni lain, ni lain. Kalau nak pergi berjalan tu ni beg lain, ni beg lain. Tengoklah sahabat-sahabat, anak-anak kita sekarang diajar macam mana. Nak pergi jamuan raya kat sekolah, nangis-nangis hentak-hentak kaki. Kalau kena pakai baju sekolah, subhanallah. Semalam anak buah saya lah, saya duduk tergelak. Moncong je tu. Kan si kakaknya Alif Rayyan dah besar kan. Umur 11 tahun. Kan. Apalah cikgu ni pakai baju raya tapi kena pakai kasut sekolah. Kan. Kakak-kakak darjah 6 tu boleh je pakai kasut raya. Kau dah kenapa ni kak? Kan pok-pek mulut dia. Kan rupa-rupanya cikgu bagi arahan pakai baju raya tapi pakai kasut sekolah. Stres lah kawan dia dah mula nak bergaya tu. Bagi dia baju raya mestilah pakai dengan kasut raya. Cikgu tak bagi pakai kasut raya, kena pakai kasut sekolah. Apalah cikgu ni? Lah ikut je lah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Dia stres. Jadi kita nak sebut, lah budak-budak sekarang pandai dah bergaya. Aku dulu rasa itulah kasut aku nak pergi beraya ke, nak pergi mana ke. Tak boleh nak samakan sahabat. Lepas tu dia nak pergi jamuan raya kat sekolah ni, bawa makanan apa? Mak dia kata apa? Ibu ada ni je, kek. Okey lah buat dessert, mak dia kata. Allah, ibu takkan tu je. Umi dia ada kat depan mata. Bawa je apa yang ibu kata ni. Kat sekolah tu bukannya cikgu tak siapkan makanan. Kita takut anak-anak kita ni ada rasa bila sampai kat sekolah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wow, kau bawa McDonald ke? Mahal ni kau beli untuk 40 orang kawan sekelas kita. Wah, bangga. Bawa beg mahal, bangga. Bawa baju cantik, bangga. Ajarkan hati anak-anak kita sahabat. Mak ayahnya mampu membelikan, bukan untuk jadi kebanggaan, bukan jadi untuk tontonan, ujub, riak, takabur. Sahabat-sahabat, hati-hati. Kita tak sedar, kita mampu, yes. Tapi bila anak kita berkawan dengan contoh anak kita kenal kawan-kawan anak kita, semuanya anak-anak orang miskin. Cuba latih. Mak ni ada duit RM1,000 ni, mak boleh je belikan kamu beg Smiggle, Semanggul, semua kan. Mak boleh belikan. Satu beg je dah RM400 boleh. Tapi kalau 10 orang kawan-kawan kamu tu pakai beg baru semua tahun baru ni, kamu suka ataupun semua pakai beg
tak bertukar dah 4-5 tahun, kasut koyak-koyak, kamu je yang pakai baju mahal cantik. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tengok apa dia jawab. Kita boleh kenal hati anak kita, macam mana cara pentarbiahan. Kalau lah, kenapa nak kena belanja kawan-kawan kakak pula? Kenalah beli untuk kakak. Kakak nak beg mahal macam tu, kasut baru, beg baru, contoh kan. Seronok ke kakak kalau kamu ber-10 orang satu kelas, kawan baik ni BFF, kamu seorang je yang cantik? Masya Allah, ibu suka tengok kalau kawan-kawan kakak sama-sama cantik, sama-sama pakai baju baru. Jom duit ibu yang 1,000 ni kita pergi shopping sama-sama. Kakak beli beg harga RM50, RM100 tak apa. Tapi baki duit ibu ni kita beli beg baru untuk kawan-kawan. Kita hadiah, first day pergi sekolah tu kita hadiahkan beg baru kat kawan-kawan. Tahu tak, kita menggembirakan hati kawan-kawan kita tu, Allah pasti akan gembirakan kita. Ajar sahabat-sahabat, tunjuk betul, mak ayah tunjuk. Sebab ayah Allah bagi sihat, bekerja lebih, dapat bonus lebih. Kita dapat ni, ada ni, mak ayah ada rezeki lebih. Bukan ibu tak boleh nak belikan. Tapi awak tu sekolah dekat kampung, bukan sekolah kat bandar semua anak-anak orang kaya. Kat kampung ni cuba tengok, dia balik jap-jap, ibu-ibu kesian kawan kakak tu, dia pakai kasut tahun lepas, dah koyak, ibu dia jahit kasut dia. Jom kita belikan, kita hadiahkan dia. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, anak-anak zaman now. Anak-anak zaman now. So cara kita mendidik insya Allah itu menumbuhkan fikrah yang terbaik daripada anak-anak kita. Tolong perbaiki ibu ayah, sebab kita tak sedar anak-anak kita makin membesar. Akhirnya kita tanya, kau ni sombong sangat belajar dari siapa ni? Kau ni hidup belagak sangat dari siapa? Cermin diri ibu ayah. Kita tak sedar kadang-kadang itu cara hidup yang kita ajarkan kepada mereka. Allahu Akbar. Pukul berapa sekarang? Saya duduk pokpet Allah, masih nak habis dah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, 4 perkara yang menghilangkan kesegaran dan keceriaan wajah: berbohong, tidak tahu malu, kan? Terlalu banyak bertanya yang tanpa dasar dan banyak melakukan maksiat. Hindarkan 4 perkara ni. Bila kita berbohong sahabat-sahabat, kita pun jadi manusia yang tak confident lah. Orang berbohong ni sejak sumpah, aku tunjuk langit kalau kau tak percaya. Kalau dulu kecil-kecil aku tulis alif lam lam ha belakang kau. Tak kena mengena, tak kan sahabat-sahabat. Jadi orang berbohong ni dia tak ada confident diri. Sebab bila dia bercakap, alamak kalau dia tahu aku tipu ni macam mana. Itu yang wajah dia tak ada kesegaran. Wajah dia tak ada seri sahabat-sahabat. So bercakap jangan bohong. Dan jangan hidup dalam keadaan tak tahu malu. Kalau tak tahu malu ni, bahasa kita sekarang ni tergedik-gedik je lah sahabat-sahabat. Tergedik-gedik, mudah nak cakapnya. Terlalu banyak bertanya. Kalau Ustaz Azwan kan suka kacau anak murid dia. Barang siapa yang suka bertanya, maka lemahlah imannya. Barang siapa yang suka bertanya, bang abang ni tak baik je cakap macam tu. Kan budak-budak tu ingatkan hadis riwayat mana pula dah. Tak, guru abang dulu pun suka cakap macam tu. Maknanya bertanya tak salah, tapi jangan bertanya benda yang merepek-repek. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul Julida Amuh, Masya Allah. Okey, mana tadi? Banyak melakukan maksiat pun akan terpamir kehitaman, kemuraman, kesuraman wajah. Kadang-kadang, apa rahsia wajah berseri-seri ni? Kau pergi spa mana? Kau pakai produk mana? Kita pun, produk mana? Aku duk rasa aku pakai pencuci muka yang RM8.90 je tu. Kan sahabat-sahabat? Orang tanya produk mana? Contoh, cemulalah, berwuduklah, kan sentiasa, berselawatlah. Minta maaf Ustazah sebut. Selawat sokmo-sokmo 1000 selawat setiap hari. Sapukan dekat muka. Tapi hati ni membusuk. Tak suka tengok orang senang. Pun takkan terpancar seri pada wajah anda. Faham sahabat-sahabat? Okey. 4 perkara yang membuat wajah semakin segar. Sorry. Doakan tekak saya okey. Betul Cik Salasiah Yub. Gegel-gegel lah nak kena hati-hati Kadang-kadang maknya lebih-lebih. Kau tak payahlah bawa nugget ni. Kan cikgu kau kata apa pula. Kan orang lain semua bawa burger, kau bawa nugget pula tiba-tiba maknya pun. Hanisa Syafi'i, malah nak turun bawah lah, air suam kat bawah. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. 4 perkara yang membuat wajah semakin segar. Menjaga harga diri, maruah diri kita. Orang perempuan sahabat-sahabat, bahasa mudahnya Ustazah nak cakap, Allah, jangan
Jangan tunjuk nilai diri ni murah sangat. Kerana wanita, dirimu amat berharga. Kita ada maruah diri. Kenapa kita pula, ya Allah Tuhan, Allah muliakan kita, kita pula yang menghinakan diri kita dengan meletakkan maruah diri kita rendah serendah-rendahnya. Jadi itulah harga diri seorang wanita. Menepati janji. Janji mesti ditunaikan. Masya Allah, akan menjadikan wajah semakin segar. Kemudian dermawan dan takwa. Dermawan, suka sangat menderma. Allahu Akbar. Kemudian takwa, takutkan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nurdian ST. Ambil apa tu? Ambil filem pula saya kata. Okey, faham. InsyaAllah sahabat-sahabat. 4 perkara yang mendatangkan kemarahan dan kebencian. Takabur, dengki, bohong dan suka mengadu. Kalau kita tak nak orang marah kat kita, kita tak nak orang benci kat kita, buang takabur. Ustazah selalu sebut, tadabbur Quran akan bantu leburkan takabur. Menepati janji. Orang yang janji dicapati. Memanglah orang marah kat dia. Okey? Dermawan, tak mesti dengan RM yang melempah ruah, tapi kita suka tolong orang. Kan Munirah Draman? Masya Allah. Dan takwa, hanya takutkan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Dia corak-corak putih ni buat Ustazah pening nak baca sebab handphone kan kecil. Selalu Ustazah pakai tab. Okey. 4 perkara yang mendatangkan kemarahan dan kebencian. Kan? Takabur, dengki, bohong dan suka mengadu. Sikit-sikit mengadu. Allah, kita mak-mak kan balik-balik anak kita sekolah masuk-masuk kereta. Ibu-ibu tadi kan kawan kakak tu kan. Maknya jangan terus sing-sing lengan. Kita, tak apalah kakak. Kawan tu dia sebenarnya tak tahu cara terbaik nak cakap dengan kakak tu. Entah-entah kakak kacau dia dulu kot. Jangan bila anak kita suka mengadu, kita terus defend dia, sahabat-sahabat. Mana? Anak orang mana tu? Kan? Akhirnya nanti makan diri sendiri, mak. Kan sensitif sangat kadang-kadang. Yelah, Ustazah tak ada anak. Senanglah Ustazah cakap macam tu. Jangan kata gitu. Itu semua adalah adab kita hablum minan nas. Tak kiralah orang tua, orang sederhana tua, ataupun orang yang belum tua, itulah kanak-kanak ataupun orang muda. Subhanallah. Baik. 4 perkara yang boleh mendatangkan rezeki. Bangun malam untuk solat. Apa kena mengena bangun malam dengan rezeki ni Ustazah? Tak percaya buat. Ya Rab, kita kan sahabat-sahabat solat duha untuk memurahkan rezeki. Tapi bangun tahajud sekali tak pernah. Kan? Para alim ulama mengajar kita bangun malam. Untuk apa? Dalam solat kita tu Allah pandang. Kita minta rezekinya Allah. Rezekinya Allah ini daripada pelbagai sumber. Kalau kita tak punya RM yang banyak pun, tak banyak peluang-peluang kerja, kekayaan, kemewahan, tapi kita hidup dengan ramai kawan yang senang akan kita, itu juga adalah rezeki. Kita dalam kesusahan, orang tak hulur duit, tapi orang hulurkan pertolongan-pertolongan lain. Maka mudah semua urusan kita. Itu asbab kita rajin bangun malam. Kita linkkan hati kita di saat orang tidur berdengkur kepada Allah. Kita bertafakur. Kita sujud syukur berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. So saat semua orang tinggalkan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita, sahabat-sahabat. Sebab Allah tengok, inilah hamba-Ku yang menyungkurkan dahinya ke atas lantai, sentiasa bersyukur dengan apa yang Aku berikan kepadanya. Masya Allah, sahabat-sahabat, Allah tak pernah melupakan mana manusia yang di tengah malam hari orang sedang tidur, paling kurang dia bangun untuk tahajud 2 rakaat. Subhanallah. Banyak beristighfar menjelang fajar. Waktu kita Ramadan kita diberi faham. Waktu sahur dilewatkan. Waktu sahur yang lewat menjelang subuh tu banyakkan istighfar. Masya Allah, Quran sebutkan supaya kita menjadi golongan mustaghfirin. Sahabat-sahabat, banyakkan beristighfar menjelang fajar. Saat itu Allah turun ke langit dunia untuk mendengar siapa yang betul-betul meminta keampunan. Allahu Akbar. Bila kita ada masalah, kita banyak beristighfar, Allah buka jalan keluar satu persatu. Membiasakan memberi dan membiasakan diri berzikir di petang hari.
banyakkan memberi. Semalam saya menulis, dah nak tidur kan sahabat-sahabat, syukur alhamdulillah. Penerbitan PTS hantarkan kepada Ustazah naskah buku yang baru panas from oven. Berita baik Ustazah, buku dah terbit. Tapi tak sampai ke Ustazah lagi lah, sebab Sabtu Ahad ni kan pejabat tutup apa semua, tak boleh lah Ustazah nak bawa pergi Penang. Minta maaf sahabat-sahabat, tak boleh nak salahkan mereka juga. Kalau Ustazah bagi tahu kat mereka Ustazah ada tarikh sekian-sekian, tak sempat nak share dengan mereka program Ustazah di Utara. Kenapa Ustazah tak cakap awal? Boleh kami push penerbit awal sikit, macam tu kan. Tak apa, ada cara lain insya-Allah. So buku tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah pandang Masya Allah, dia sebagai satu rezeki yang mana kita tak tahu lagi hasil jualannya bagaimana, tak tahu lagi. Tapi itu membuktikan daripada mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menasihat kita melalui Quran, melalui hadis. Subhanallah kan, kita nak membiasakan memberi. Saya tulis, bila saya menulis, saya gambarkan diri saya sedang memberi, kerana orang akan membaca kan. Bila kita memberi, lupakan, dia bahagia sahabat. Kalau kita memberi, kita ingat, aku dah ni bila nak terbit, contoh, aku dah buat ni bila dia nak balas kebaikan kat aku. Kita penat, kita stres. So bila kita memberi, kita lupakan. Subhanallah. Dan biasakan dengan zikir. Sebenarnya petang dan pagi hari ada dalam buku amalan harian yang Ustazah suruh semua jemaah umrah Ustazah bekalkan seorang satu. Tolonglah balik amalkan zikir pagi, zikir petang. Subhanallah sahabat-sahabat, dia akan melempah ruahkan rezeki kepada kita tanpa kita sedar. Okey? Baik, kita baca sikit bukan hadis, syair. Kutanyakan kepada malam hari, adakah rahsia di sebalik kegelapanmu, hai yang menyembunyikan berita dan rahsianya? Dia menjawab, tetapi aku belum pernah menjumpai dalam hidupku suatu rahsia pun yang lebih tersembunyi daripada perbicaraan para kekasih di penghujung malam. Subhanallah, malam yang gelap gelita, subhanallah, ditanya apa rahsia kegelapanmu. Malam yang gelap gelita adalah mutlak ciptaannya Allah. Anugerah Allah kepada kita, ada siang, ada malam. Ditanya kepada, ini bahasa-bahasa puitis lah sahabat-sahabat, ditanya, apa rahsia malam sebenarnya? Aku tak pernah mengetahui apa rahsia yang dibicarakan oleh hamba-hamba Allah kepada Tuhannya. Maknanya kita sedang berme time dengan Allah sungguh-sungguh. Apatah lagi suami kita, apatah lagi BFF kita. Subhanallah, sang malam itu sendiri tak tahu apa yang kita sedang bicarakan dengan Tuhan kita. Betapa eksklusifnya waktu itu adalah waktu kita berme time dengan Tuhan kita. Subhanallah. Cuba anda bayangkan waktu anda dating dengan kekasih hati anda. Kau main melekat bibir ni dekat telinga. Masa bercinta kau main cakap bisik-bisik. Bila dah kahwin, wedding anniversary ke-20, cakap tengking-tengking. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi kita nak sebutkan apa? Malam ni tak tahu rahsia apa yang dibicarakan. Jadi eksklusif. Kan kita ada surprise, ada satu rahsia saya nak bagi tahu, kita tertunggu-tunggu kan. So, malam pun tak tahu apa yang kita bisikkan dengan Tuhan kita. Faham 4 perkara yang akan mencegah datangnya rezeki. Kita duk minta, ya Allah anugerahkan rezeki, tapi rezeki kita terhalang kerana tidur di pagi hari. Suka tidur di pagi hari. Tolong. Pagi hari tu waktu duha. Waktu subhanallah kita disuruh keluar mencari rezeki, kita tidur. Lebih-lebih lagi hujung minggu gini. Anak dara kita, anak bujang kita tidur sampai ke tengah hari. Macam mana rezeki nak masuk, sahabat-sahabat? Jarang solat. Allah, apatah lagi yang meninggalkan solat terus. Malas dan suka berkhianat. Suka khianat ke orang. Perangainya malas. Maka jangan tanya Allah, kenapa rezeki aku seperti terhijab, terhalang ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. 4 perkara yang akan membahayakan pemahaman dan kemampuan otak. Ketagihan makanan yang masam dan buah-buahan. Itu elakkanlah makan masam-masam. Tak bagus untuk otak. Tidur terlentang. Tu dia sahabat-sahabat. Kalau belajar dengan orang-orang perawatan Islam, tidur terlentang ni tak bagus sebab ada makhluk-makhluk lain yang akan menindih atas dia. Wallahu a'lam.
resah dan gundah gulana. Jangan ada masalah sikit resah, gundah gulana. Bohonglah perasaan itu tak datang. Tapi cepat-cepat lawan dengan zikrullah. Okey? Terus, 4 perkara yang akan menambah daya pemahaman. Hati yang bersih. So, bila kita belajar, tolong bersihkan hati kita. Tidak menyelangi makan dan minum dalam keadaan... tidak menyelangi makan dengan minuman ke dalam tubuh secara berlebihan. Orang selalu tengok kalau Ustazah makan. Ustazah minumlah, dah batuk tu, tersedak tu. InsyaAllah Kak, saya hanya akan minum air lepas saya makan. Saya akan minum air sebelum makan. Makan. Saya tak akan sulam dengan air. Dah habis makan, dah basuh pinggan. Biasanya lah kalau kat restoran tak adalah basuh pinggan kan. Lepas makan, baru kita minum air. Kalau bersulam air, sahabat-sahabat, sebenarnya itu tak elok untuk kesihatan. Okay? Mengatur menu makanan yang baik dengan menambahkan makanan, sebenarnya saya belajar daripada guru saya dulu-dulu bila masuk pertandingan musabaqah Quran kan. Muzayyanah, kau jangan minum bersulam air, nanti nafas tak panjang. Macam itulah Ustaz ngajar. Setakat mana kebetulannya wallahualam. Tapi dah terbiasa. Mengatur menu makanan yang baik dengan menambahkan makanan yang manis dan mengandungi lemak. Kan tambah bukan melampau-lampau, sikit sahaja, ada manfaatnya. Membuang semua endapan makanan yang memberatkan badan. So flush tubuh kita dengan apa? Sahabat-sahabat, sudah pasti dengan makanan-makanan yang sihat. Allahu Akbar. Nab Ali, orang Singapura. Orang-orang Singapura angkat tangan. Jomlah jumpa Ustazah di JB Latahzan pada 4 Jun. Hubungi mereka. Mulai besok insya-Allah Ustazah akan share nombor telefon orang selatan pula untuk program. Doakan sahabat-sahabat utara besok dengan jaya, sukses. Walaupun ada anda yang tak join, doakan majlis berjalan lancar. Kita tumpang seronok tengok sahabat-sahabat Latahzan berkumpul di utara. 4 Jun berkumpul di selatan. InsyaAllah 11 Jun berkumpul di Tasik Shah Alam. Ampun maaf, zahir batin doakan saya, doakan Ustaz Azwan, doakan semua kita sahabat-sahabat Latahzan. Saya sayang anda semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.